Ilah. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah lana zurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadif, nasihat ke Hadif? Hadif. Ya cikgu, sihat. Nasihat, Alhamdulillah. Okey, itulah saya risau juga sebab makcik saya pun baru positif semalam pergi MAIPS. So, itulah tengah kes tapi dia pun tak tahu dari mana. Tahu-tahu dia rasa tak sihat, bergerak hati nak buat swab test, dia tiba positif. So, sekarang dah tak boleh nak katalah kluster mana, dari mana, tahu-tahu je tak sihat. Tu macam mana? Makcik saya macam ni je, dia batuk je. And then anak dia rasa tergerak hati, macam tak sedap kan? Buat check dekat swasta, lepas tu tahu positif. So untuk awak pun sama, kalau awak rasa batuk, make sure pakai mask tau. Okay, right. So, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5. Okay, tajuk bab 5 ni sekarang, bab yang seterusnya ni, kita cerita pasal kimia tau. Sebenarnya macam saya cakap, semua benda dekat dunia ni ada bahan kimia dia. So, senang kata madu tu makanan sunnah tu pun adalah bahan kimia. Cuma itu adalah bahan kimia organik. So, bahan kimia organik ni sebenarnya adalah bahan kimia apa? Bahan kimia yang ada unsur karbon. So, hari ni kita nak cerita mengenai sebatian karbon. Okay. So, now, soalan dia dalam tajuk yang ni tau. Tajuk ni sebenarnya kita nak cerita pasal sebatian karbon. Sebatian karbon ni ada dua jenis. Satu adalah sebatian karbon organik. Satu lagi adalah sebatian karbon tidak organik. Now, pernah belajar tak awak masa menengah rendah pasal sebatian karbon? Pernah belajar tak? Saya tak ingat lah. Saya sebab silibus baru ni saya tak pernah ajar menengah rendah. So saya tak tahu. Pernah belajar tak? Saya pun tak ingat ya. Jangan lupa je bro. Jujur betul lah korang. Now, okay, soalan ni tau. Namakan dua sebatian karbon semula jadi merupakan barangan ekspor Malaysia paling utama yang menjana ekonomi. Bila kita cakap Petronas tu ada kaitan dengan apa? Petroleum. Yes, so kita kaya dengan sebatian karbon semula jadi yang paling famous, kita ada petroleum. Okay, petroleum. Dan satu lagi, sebenarnya kita ni ada kelapa sawit. Kelapa sawit pun sebenarnya adalah sebatian karbon. Tapi petroleum ni, ini kita panggil dia nanti special, namanya adalah hidrokarbon. Kenapa hidrokarbon? Sebab dia terdiri daripada unsur hidrogen dan karbon sahaja. So bila kita cerita pasal sebatian karbon, sebenarnya dia ada kaitan dengan sebatian semula jadi. Now, hari ni. So hari ni kita nak cerita mengenai apa dalam buku, ini ada daripada buku teks awak tau. Now, sebatian karbon ni, okay, sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah sebatian karbon organik, satu lagi adalah bukan organik. Kalau organik ni sebenarnya dia dapat daripada benda hidup. Awak nampak saja organik, dia dapat daripada benda hidup. So, contoh sebatian karbon organik benda hidup, kita ada petroleum, kita ada sutera, kita ada arang kayu. Okay, ni semua semula jadi. Kalaulah bukan organik, kita ada batu kapur dan juga gas karbon dioksida. Tapi sebenarnya, kalau sebatian karbon organik ni kan, yang ini ni, saya nak bagi tahu awak, sebenarnya nasi yang korang makan tu pun, ni kan, nasi yang korang makan, ikan, itu sebenarnya itu semua adalah sebatian organik. Kenapa kita panggil dia sebatian organik? Sebab dia daripada unsur, dia ada unsur karbon. Kita manusia pun adalah sebenarnya adalah sebatian karbon organik. Dalam badan kita ada unsur karbon. Senang kata semua benda dekat dunia ni ada bahan kimia. So kita ni pun ada bahan kimia dalam badan kita. Okay, air yang awak minum ni kan, katakanlah air yang awak minum ni pun ada bahan kimia. Apa yang ada dalam air ni? Apa unsur yang ada dalam air? Apa yang unsur yang ada dalam air? Air ni saya cakap pun bahan kimia. Apa yang ada dalam air ni? Air ada unsur apa? Kalau air lah, saya kata air. Air. Pernah dengar tak kalau air, unsur dia, pernah dengar tak H2O? Pernah dengar tak kata H2O kalau air?
Nah, Pernah. So Pernah. air ni sebenarnya dia terdiri daripada 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen. So senang kata air yang korang minum ni pun adalah sebatian organik, ada bahan kimia dia. Okay, so sebatian organik kita, okay, ada 2. Satu tadi kita kata adalah sebatian semula jadi. Satu lagi bukan semula jadi. Okey, sorry, lupa, salah ni. Sebatian organik dipecahkan kepada 2. Satu adalah sebatian karbon organik. Satu lagi sebatian karbon tak organik. So, sebatian karbon tak organik adalah karbon dioksida, kalsium karbonat dan saya tambah satu lagi adalah H2O. So, H2O sebenarnya adalah sebatian karbon tak organik. Tak. Ini bukan. Ini lain. Jangan. Silap. Sorry. Okay, jom kita buat latihan. Latihan pada muka surat 57. Korang cuba dulu buat muka surat 57. Ni kan? Saya ulang. Sebatian karbon kita boleh pecahkan kepada 2. So, kalau kita kata karbon, dalam bahan tu ada unsur karbon. Okay, kalau yang ini, okey, dia punya sumber daripada apa? Benda hidup atau bukan hidup? Kalau kat organik. Kalau organik ni daripada benda hidup atau bukan hidup? Organik hidup. Yeay, pandai pun. Kalau bukan organik? Tak hidup. Tak hidup. So, contoh. Contoh untuk sebatian organik. Apakah contoh-contohnya? Okey, Muaz, sebab Muaz baca doa, awak pilih seorang untuk jawab soalan yang ini. Contoh untuk sebatian organik. Hadif. Hadif, kesian Hadif. Mau dia tak hantar model awak ni kan? Cepat Hadif. Dev. Awal Hadif. Saya nak acah-acah mute lah Hadif. Cepatlah. Hadif, contoh dia ni Hadif. Buku SPS muka surat 57. Yang saya tunjuk slide ni, ini jawapan dia. So, teka apakah jawapannya? Pilih lain lah. Saya nak Nick boleh Nick? Nick je lah cikgu Nick. Nick, buku SPS ni. Ada buku SPS tak sekarang ni? Nick Ipan! Afkar lah cikgu. Afkar. Okay, Afkar. Okay, apakah sebatian organik? Contoh sebatian organik Afkar. Sian Afkar. Afkar juga kena ni lah. Yang sebatian karbon organik je ke? Yang hidup? Hidupan. Dia mesti daripada benda hidup. Senang kata kalau sebatian karbon organik, sumbernya daripada benda hidup. Okey. So contohnya ada kat atas. Hidupan. Bukan. Itu adalah sumber. Kita nak kata contoh. Contoh saya kata nasi. Minyak sawit. Very good. Minyak sawit. Arang batu. Arang batu. Etanol. Yes. Etanol. Etanol ni adalah sejenis alkohol. Lagi? Okey, saya potong Sini dah. Kain kapas. Yes, kain kapas. Itu je. Okay, gula. Cuba teka, gula yang korang buat, air tu. Dia daripada mana? Sumber apa tu?
Sumber organik. Yes, sebab gula adalah daripada tebu. Dari tebu. So sini gula masuk sini. Okey, Zak sambung. Kertas pun sama kan Yes. cikgu? Sebab dia dari pokok. Pandai pun Zak. Kertas. So ini pun sebab dia daripada pokok. Hidupan. Hidupan. Okey, dah kot. Kita pergi bukan hidupan kan. Okey, kita sambung orang lain pula. Tak, Ya. jawapannya ada hidupan kan? Jawapan dia ada hidupan. Hidupan kat bawah. Oh. Sebab dia nak contoh je. Tia? Okey, apa ni? Carbon. Ya. Pandai karbon. Karbon dioksida. Kalsium karbonat marma. Yes. Kalsium karbonat. Ini, okey. Right. Baru sama bawah. Okey. Sebatian karbon, okey, soalan A tu bawah. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur dari atas jawapan tu. Warna yang box biru tu. Yang mengandungi unsur apa? Unsur karbon. Ya, unsur karbon. Okey, sebatian, ni barulah. Sebatian karbon organik ialah sebatian karbon yang berasal dari Hidupan. dari hidupan. Okey, kalau sebatian bukan organik adalah sebatian karbon yang terhasil daripada Bukan hidupan. yes, bukan hidupan. So, kesimpulannya, tajuk yang ni kita cerita pasal sebatian karbon. Sebatian karbon kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah sebatian karbon organik. Kenapakah kita panggil dia sebagai organik? Sebab asal daripada benda hidup. Satu lagi, sebatian karbon kita kenali dia sebagai sebatian karbon bukan organik. So, sebatian karbon bukan organik kerana dia daripada benda bukan hidup. Kalsium karbonat. Kalsium karbonat ni adalah daripada batu kapur. So dia bukan benda hidup, dia batu. So sebab tu kalsium karbonat termasuk dalam kategori bukan organik. Karbon dioksida. Karbon dioksida pun bukan organik tapi dia ada karbon. Okey. Dan satu lagi dia adalah daripada gas lah kan. Tadi saya kata kenapa air saya tak boleh masukkan. Sebab air, tadi saya kata H2O, dia dah masuk unsur lain pula. Sebab H2O hanya terdiri daripada unsur hidrogen dan juga oksigen, dan memanglah dia tak ada karbon, so dia tak termasuk dalam tajuk yang ini. Cuma yang ini saya nak kata ini sebatian bukan organik, tapi dia bukan sebatian karbon bukan organik sebab dia memang tak ada karbon. Okay, now kita nak tengok kita karbon. Dalam dunia kita ni kita banyak sangat karbon tau. Kita karbon tau. Hari ni kita nak belajar pasal kita karbon. So, apakah kepentingan kita karbon? Sebab kita nak mengekalkan, nak kekalkan kandungan karbon. Kekalkan kandungan karbon dioksida. Again, kalaulah yang ni hari tu Afka ada jawab masa kat kelas. Kita punya bumi kita mesti ada karbon. Kalau bumi kita langsung tak ada gas karbon dioksida, apa jadi dekat bumi kita? Ni Afka pernah jawab ni. Apa jadi langsung tak ada gas karbon dioksida? Apa jadi kat bumi kita? Karbon dioksida, apa dia? Beku. Yes, very good. So kalau tak ada gas karbon dioksida, kita punya ni semua ais tau. Dekat Malaysia semua ada ais. So kita sebenarnya kita nak gas karbon dioksida. Kalau gas karbon dioksida ni terlampau banyak pun tak sesuai. Kalau terlampau banyak dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Kalau langsung tak ada, dia akan menyebabkan bumi ni semua beku. So ini adalah kitar untuk kita maintain kandungan gas karbon dioksida di udara. So awak tengok tau, yang merah ni semua bebaskan tau.
Yang merah ni, ini buku teks tau. Bebaskan karbon dioksida. Kalaulah awak nampak yang warna biru ni, ini gunakan karbon dioksida. So awak tengok kat sini. Yang bebaskan lebih banyak ke yang guna lebih banyak? Bebas. Yang bebas tu adalah lebih banyak. So proses-proses yang bebaskan gas karbon dioksida adalah perebutan respirasi dan juga pembakaran. Kalaulah yang guna hanya proses fotosintesis sahaja, respirasi. Apakah yang awak faham mengenai proses respirasi? Apakah itu proses respirasi? What do you understand about respirasi? Kita berespirasi tak? Kita Boleh. manusia berespirasi. Kenapa kita berespirasi? Macam mana awak tahu awak berespirasi? Sorry cikgu, tadi saya dengar nama saya kena panggil. Tanda Betul? cikgu. Tak apa, okey, tak apa. Alright. Okey, faham tak payahlah cerita. Okey dah. Jujur sangat. Okey, now. Apakah kepentingan respirasi? Tumbuhan pun sebenarnya berrespirasi tau. Semua benda hidup berrespirasi. Cuma respirasi untuk tumbuhan tu rendah sikit. Respirasi haiwan dia tinggi sikit. So apakah kepentingan proses respirasi? Kita bebaskan ni kan? Respirasi, sebenarnya proses respirasi semua bebaskan gas karbon dioksida. So tumbuhan pun sebenarnya berrespirasi. Sebenarnya tumbuhan ni pun dia boleh bebaskan gas karbon dioksida melalui proses respirasi. So apakah itu proses respirasi? Apakah kepentingan proses respirasi? Pernah belajar tak masa menengah rendah? Pernah tapi tak Pernah. ingat. Pernah. Okay, now respirasi adalah proses ni tau. Proses penghasilan tenaga. So macam ni tau. Respirasi ni adalah proses glukosa akan ditukar menjadi tenaga. So respirasi ni penting adalah untuk menghasilkan tenaga. Cuma respirasi dalam tumbuhan dan haiwan ni kadarnya berbeza. Kalau macam tumbuhan, sebab dia tak gerak kan, dia duduk je macam tu. Okay. So kadar respirasinya adalah rendah. So respirasi untuk tumbuhan ni digunakan untuk dia pokok tu tinggi. Makin tinggi. Tapi kalau lembu ni, kadar respirasinya adalah lebih tinggi berbanding pokok. Kenapa lembu memerlukan lebih banyak tenaga berbanding tumbuhan? Teka. Kenapa lembu ni dia berrespirasi atau menggunakan atau memerlukan banyak tenaga berbanding pokok? Sebab dia berjalan. Pandai pun. Good. Sebab kita bergerak. So anything yang bergerak, kita perlukan banyak tenaga. So ingat tau, respirasi adalah proses menghasilkan tenaga. Macam mana awak hasilkan tenaga? Menggunakan bahan mentah glukosa. Sebab tu kalau orang nak lari, contohnya macam korang nak sukan kan, cikgu bagi makan pisang lah, minum air glukos lah. Sebab yang itu adalah bahan mentah untuk menghasilkan tenaga. Biasanya nak hasilkan tenaga, kita pakai gula ringkas. Sebab tu tak ada pun, senang kata tak adalah orang nak hasilkan tenaga pakai nasi lemak. Orang nak lari ni kan, ada tak cikgu terus kata, korang makan nasi lemak? Tak ada kan? Kenapa bukan nasi lemak? Sebab nasi lemak tu adalah karbohidrat kompleks. Kalau awak nak tenaga cepat, biasanya kita pakai karbohidrat ringkas atau gula ringkas. Macam air 100 plus lah, air 100 plus tu ada gula. Tak pernah lah orang suruh lari. Sebelum lari kan, main bola ke kan. Dia suruh makan nasi kat tepi padang. Biasanya tak ada. Paling kuat pun dia suruh minum air. Air apa biasa? Air 100 plus. Sebab air 100 plus tu dalam tu ada air gula. So awak dah tahulah. So kegunaan dia adalah untuk menghasilkan tenaga. Okey, ni senang lah ni. Okey, pembakaran. So ingat tau, pembakaran juga menghasilkan gas karbon dioksida. So kat sini kesimpulan tau. Gas karbon dioksida dibebaskan oleh proses perebutan respirasi. Kalau tahu sebab tu kalau dia panas tau sebenarnya, ada gas karbon dioksida. Kalau awak hembus nafas, sebenarnya yang awak hembus tu ada gas karbon dioksida. Respirasi
Dan satu lagi adalah pembakaran. Awak tengok buku SPS awak muka surat 57. Okay, tengok dia tengok ada arrow. So 57 ni tau. Kalau yang saya lukis warna merah ni tau. Kalau yang merah ni ini bebas. Ini bebas. Bebas. Okey. Kalau saya ambil biru, biru ni guna. Satu je guna. P ni je. So, Nick sebab tadi tak ada kan? Nick cuba jawab, Nick, P tu apa? Dia guna. Karbon dioksida digunakan. Jawapannya ada di situ. Fotosintesis. Yeah. Fotosintesis. Semua ke? Digunakan. Boleh tak? Boleh. Tak yalah. Kita bagi biar semua orang berbunyi sikit. So Nick tulis seorang untuk Q. Jimot. Jimut. Ni tumbuhan. Tapi tumbuhan ni kan, tumbuhan yang dekat sini ni dia bukan fotosintesis tau Jimut. Tumbuhan ni karbon dioksida tu dibebaskan. Respirasi je. Yeay, pandai pun awak. Respirasi. Okey, Jimut pilih seorang untuk jawab soalan R. Acap. Acap. Yo. Acap, malam tadi main PUBG dengan siapa? Ni kata dia tak main dengan awak. Oh, tak Saya tak main? main game semalam. Saya Kenapa? dah 2 hari tak main game. Kenapa ngaji? Betul juga tu. Betul? Tipu now. Alas tak main. Bagusnya. Baguslah. Okey lah tu. Tak kenapa? Nak apa? Awak nak detox daripada game sekejap ke apa? Tapi nanti saya main balik. Oh, okey. Alright, so R. Apakah jawapan R? R ni dia mati tau. Dia bangkai tau. Yes, ini adalah penguraian. Okay, S. Oh, saya juga. S tak pilih orang lain. Pilih orang lain. Aziz lah. Aziz Azhar. Aziz A. Aziz, kalau lain tak cantik, Baik. awak type pun tak apa. S je. Respirasi. Yeah. Last. Pilih orang. Arif ada. Ada. Mantap baru. Ada. Tinggal satu je. Ada. Dah lah tu ada-adanya jawapan ni mana? Pembakaran. Garas. Yeay. Okay, ni senang. Alright, so kita teruskan tau. Seterusnya, saya minta maaf tau, tajuk ni actually is quite heavy untuk saya sebabnya ini adalah tajuk kimia. Tapi saya study lah, janganlah awak fikir. Tak macam ni, saya tahu tajuk ni susah. So bila saya tahu tajuk ni susah, saya study lebih sikit. Tapi kadang-kadang sebab bukan saya punya, saya nak cakap saya punya specialty. So kadang-kadang saya sangkut-sangkut sikit lah. So saya minta maaf tau untuk tu. So tadi kita cerita sebatian karbon. Okay, sebatian karbon ni kita boleh pecahkan kepada dua. Sebatian karbon kita pecahkan pada dua. Satu adalah sebatian karbon organik dan satu lagi adalah sebatian karbon tak organik. Okey, dalam tajuk ni kita akan membincangkan mengenai tajuk hidrokarbon. Kalau hidrokarbon ni sebenarnya ia termasuk juga dalam sebatian organik. Hidrokarbon ni unik dia ada dua unsur je, which is terdiri daripada unsur hidrogen dan juga satu lagi adalah karbon. So dalam hidrokarbon yang paling glamour, kita akan cerita mengenai petroleum. Ada siapa-siapa tak yang sini sedara mara dia orang minyak? So petroleum ni memang kaya lah, tapi kesian lah sebab kerja dekat perantam minyak. Orang minyak tu kan. Oil and gas Oil and gas. Orang minyak. Tak tahu.
So actually orang kerja dekat oil and gas ni sangatlah kaya walaupun senang kata tak macam ni tau sebab dia gunakan banyak kepakaran. So basically kata kalau orang tu cuma ada sijil ataupun dia ada sijil ataupun dia ada diploma, dia punya gaji adalah jauh lagi banyak daripada orang yang ada degree disebabkan kerja oil and gas ni dia perlukan banyak kemahiran dan satu lagi kerja dekat oil and gas ni adalah sangat berisiko. So orang yang kena kerja dengan oil and gas ni satu lagi bukan berisiko macam mana. Maksudnya dia banyak benda yang dikorbankan sebab dia kena duduk dekat tengah laut kan. So kena jauh offshore, kena jauh daripada family kan. So basically memang berbaloi lah dengan gaji. Awak tengok gaji macam best tapi awak nampak gaji tu best sebab banyak benda yang dia orang kena korbankan. Okay, sebab dia kena jauh daripada family. Lepas tu satu lagi dia kena jauh daripada orang. So lepas tu duduk dekat laut tu berapa bulan and then baru balik. Tapi balik pun cuti 2 minggu lepas tu sambung balik. That kind of thing lah. So kalau nak kahwin pun kena cari orang yang betul-betul memahami ataupun nak kena cari wife yang pandai, independent. Macam tu lah maksud saya. Okay, nah. So kita nak cerita yang gini. So ini seriously ini silibus baru sebab tu saya kena study lebih. Masa silibus yang dulu tak belajar pasal benda ni. Hesi ni apa benda? Itulah. Sebatian karbon ni. Apa? Mana? Awak cakap apa ni? Tu, hesi. Oh, okay. Nah, macam ni. Tadi kan kita kata bila kita kata sebatian hidrokarbon dia terdiri daripada unsur hidrogen dan juga karbon. Okay, karbon ni sebenarnya in English kan ejaan dia C. Karbon. So ini adalah formula dia. So C stand for carbon. Oh. So kita kata hidrokarbon ni kita pecahkan kepada dua. Satu adalah hidrokarbon tepu, satu lagi tak tepu. Kalau tak tepu senang kata dia senang nak dipecahkan. So sebatian ni kita nak pecahkan macam ni. Kalau dia ada ikatan ganda dua, ini kita panggil dia adalah ikatan kovalen ganda dua. Ni kimia sangat. Okay, macam Adam belajar macam ni lah. So kalau awak nampak ni, ini kita panggil dia adalah ikatan kovalen ganda dua. Alright. So bila dia ada ikatan ganda dua, dia tak stabil tau. Tak stabil. So sebab dia tak stabil, ini kita panggil dia sebagai hidrokarbon tak tepu. So hidrokarbon tak tepu dia disebabkan dia ada ikatan ganda dua. Macam tu je awak ingat. Kalau lah hidrokarbon tepu, dia tak ada ikatan ganda dua. Macam ni. Yang ni cikgu kimia saya ajar tau. Cikgu kimia saya ajar awak. Kalau awak tak faham beritahu saya, karbon ni ada 4 tangan. Nak kena isi 4 tangan. So dia mesti 1, 2, 3, 4. Itu nak isi dia. Kalau yang ini pun dia ada 4 tangan. Awak perasan sini 1, 2, 3, 4. Cara nak isi dia lah. Itu tak apa kalau tak tahu. Okay. So kalau awak ingat je, kalaulah dia tepu, dia adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Kalau ni hidrokarbon tak tepu sebab dia ada ikatan ganda dua. So ganda dua ni tak stabil. Yang ini biasanya tak stabil. Tak stabil. Mudah diputuskan. Kalau yang ini sangat stabil. Okay. Now, ini. Now, ciri-ciri hidrokarbon yang ini kan organik ni organik. Saya tak tahu, saya ada masalah sikit dengan buku SPS awak tau. Buku SPS yang diorang buat tahun ni nipis sikit berbanding tahun lepas. So, ada banyak yang info-info tu dalam buku SPS awak tak lengkap tau. Jadinya awak kena rujuk buku teks. Kalau awak rajin awak boleh buat nota sendiri. Tapi masalahnya buku nota awak ada dekat sekolah. So saya malas nak bagi serabut. So yang ini je awak ingat dulu Kalau awak rajin nak conteng, awak contenglah kat mana-mana kat buku SPS tu kan. So sebatian hidrokarbon ini adalah ciri-ciri sebatian hidrokarbon. So ciri-ciri sebatian hidrokarbon kita kata dia sebatian organik. Sebab dia adalah daripada benda hidup. Kenapa kita panggil dia sebagai hidrokarbon? Sebab dia terdiri daripada 2 unsur iaitu karbon dan juga hidrogen. Nampak tak ni?
karbon dan juga hidrogen. Kemudian, contoh sebatian hidrokarbon yang paling famous adalah petroleum. Okey, masalah dengan petroleum boleh habis tak? Dia Boleh. akan, yes, sebab tu kita panggil dia sebagai sumber yang tidak boleh diperbaharui sebab tu harga dia mahal. Okey, contoh dia tadi saya dah kata petroleum dan gas asli. So, this one. Hidrokarbon tepu, kita kenali dia nama dia sebagai alkana. Kalau tak tepu, kita panggil sebagai alkina. Okey, so kalau nak letak nama anak pun cantik. Satu orang letak alkana, satu orang letak alkina. Okay, now, tadi saya kata, apakah contoh-contoh hidrokarbon yang paling glamour? Bukan. Petroleum. Betul tak? Yes, petroleum dan gas asli. Now, kenapa petroleum dan gas asli ni sangatlah mahal? Sebab dia punya pembentukan sebenarnya, tengok ni dasar laut tau. Ni laut. Dia terbentuk daripada berjuta-juta tahun dahulu. Okey, kesan daripada tekanan dan juga haba, bawah-bawah benda dah mati tu, dia bertukar menjadi minyak. Kalaulah arang batu, beza arang batu dengan petroleum adalah tempat. Kalau petroleum dengan gas asli, dia adalah dekat laut. Kalaulah arang batu, dia di daratan. Okay. Now, petroleum. Okay. Right, so kita nak tengok ni. Pernah belajar tak ni masa menengah rendah? Pernah kot. Pernah tak? Pernah tak tengok ni? Orang pernah tak tengok? Macam pernah, macam tak. Macam tak? Okay. Macam ni. Ini adalah gas petroleum. Okay. Gas petroleum ni, kita bakar dia ikut takat didih tau. Okay. Kalau di antara 40 hingga 75, dia akan menghasilkan petrol. So, senang kata takat didih yang berbeza menghasilkan sumber yang berbeza. Okay. So far okay. Pertama, takat didih antara 40 hingga 75, dia akan hasilkan petrol. Yang kat sini adalah nafta, sini adalah kerosin. Kerosin ni adalah ni tau, kalau saya tak silap, awak betulkan saya tahu, digunakan dia ni tau. Minyak untuk kapal terbang dia punya fuel, bahan bakar dia adalah kerosin kalau saya tak silap. Ini adalah diesel. Okay. Dan ni pelincir, minyak bahan api dan akhir sekali bitumin. Bitumin ni yang buat jalan. Okay, saya tanya awak, bitumin colour apa? Warna dia apa? Hitam. Betul lah, hitam. Dan satu lagi dia sangat likat. Saya nak bagi awak satu contoh tau. Saya ambil yang atas. Macam ni tau. Antara saya bagi contoh petroleum dengan, petrol dengan diesel. Antara petrol dengan diesel, mana satukah yang lebih mahal? Petrol. Yes. Petrol kat atas ni, petrol ni kualiti dia tinggi. Kualiti dia tinggi. So, dia hasilkan jelaga ataupun asap dia adalah kurang. Kalaulah macam ni, awak tengok macam ni lah. Yang ini kan kita tahu contoh dia apa. Apakah kenderaan yang menggunakan diesel? Lori. Yes, ini adalah lori. Yang ini adalah kereta. Awak tahu kalau diesel ni harga dia murah sikit. Murah sikit. Sebab kualiti dia kurang sikit. Kenapa saya cakap kualiti dia kurang? Mana satu yang asap? Yes, very good. Sebab ini asap banyak. Petrol, asap sikit. Okay. So nampak tak kualiti dia? Tapi dari segi takat didih yang sini takat didihnya rendah. Takat didih adalah rendah. Kalaulah diesel, takat didih adalah tinggi. Senang kata, saya buat macam ni tau. Semakin dia ke bawah, kualiti kurang. Kurang, jelaga adalah banyak. Jelaga ni macam tu tak hitam-hitam kalau kena kat tangan. Jelaga adalah banyak. Lepas tu kita nak cakap, sekejap Lepas tu warna dia pula, asalnya atas ni tidak berwarna.
Bermula area belah sini dia warna kuning. Paling bawah dia akan jadi warna Hitam. hitam. Lepas tu kita tengok dekat sini, antara yang ini keboleh bakaran dia, sebenarnya ini lebih mudah terbakar tau. Kalau letaknya kat atas, okey, ni mudah terbakar. Kalau letaknya di bawah, dia kurang terbakar. Kurang keboleh bakarannya terbakar. Kurang terbakar lah. Sebab tu orang buat jalan, kita pakai bitumen. Satu dia likat. Satu dia kurang terbakar. Maksudnya kalau lah korang main race, jangan buat. Kalau korang race motor, kan ada geseran kan, keluar api kan. Tapi tak ada sampai meletup. Sebab buat jalan dia pakai bitumen. So bitumen keboleh bakarannya kurang. Tak adalah orang nak buat jalan tiba-tiba pakai petrol mampus kan. Baru ada friction kan boleh terbakar kan. So nampak tak dekat sini. Okay. So awak nampak kalaulah dia makin ke bawah, takat didihnya bertambah. Takat didih bertambah. Okay, right. So kita buat latihan tau. Now, saya ambil kat sini tau. Yang ni, awak pegang kat sini. Ini saya ambil daripada buku rujukan. Pecahan petroleum mempunyai takat didih yang lebih tinggi, mempunyai warna yang semakin gelap, semakin likat. Likat tu macam dodol tak? Korang pernah kacau dodol tak? Pernah tak sesiapa buat dodol? Tak. Tak, janganlah. Korang kalau buat dodol sekali serik. Serius saya serik. Sebab dia daripada macam cair, lama-lama awak kacau tu berjam-jam sampai tak boleh nak kacau. So kita kata itu adalah likat. Okay. So awak pegang yang ni tau, nombor 11 ni tau. Nombor 11 saya kata, pecahan petroleum yang mempunyai takat didih makin tinggi, warna dia makin gelap, lepas tu dia lebih likat dan dia kurang terbakar. Dan satu lagi dia membebaskan lebih banyak asap. So awak ingat macam ni. So diesel ni asapnya lebih banyak. So kita buat latihan terus tau. Ini buku SPS awak. Ini buku SPS awak pada muka surat 58. Okay, muka surat 58. SPS muka surat 58. Maafkan saya, kita tak sempat buat yang ini. So kita ada pecahan pertama, kita ada pecahan kedua, pecahan ketiga dan keempat. Okay, kita ingatkan balik. Bila makin ke bawah, okay, takat didih dia makin ke bawah ni, takat didih dia ke bawah. Ke bawah. Apakah ciri-ciri dia? Dia punya asap banyak, jelaga dia banyak ke sikit? Makin ke bawah jelaga dia banyak ke sikit? Banyak. Yes. So sini jelaga makin banyak. Lepas tu dia punya likat dia. Yes, dia akan jadi, likat dia akan bertambah. Lepas tu keboleh bakaran dia? Tidak mudah. Rendah. Yeah, rendah. So keboleh bakarannya adalah rendah. Warna pula? Hitam. Hitam. Yes, warna dia adalah semakin hitam. Tapi dalam kes ni kan, dia tak pakai hitam tau, dia pakai kuning. Warna dia adalah, warna dia daripada jernih akan menjadi semakin kuning. Alright, so kita buat latihan. Okay, saya buat satu ni. Warna ni saya pecahkan untuk awak. Asalnya adalah tidak berwarna. Saya tambah sikit tau. Awak tahu tak kalau awak, kan dapur gas awak kat rumah kita, tahu tak dapur gas kita tu sebenarnya adalah minyak dia tu, fuel dia kita panggil adalah daripada petroleum. Awak tahu tak yang kat rumah kita yang api tu? Kan? Dia daripada petroleum. Kita panggil apa yang tong gas tu kan? Kau faham tak? Okay. Now, actually yang itu adalah kualiti daripada yang paling tinggi tau. Okay? Dan satu lagi saya tambah, sebenarnya dia tak ada bau. Tapi dia orang letak bau. Kenapa dia letak bau? Untuk dapat tahu benda tu. Wujud. Ada. Yes. Kenapa kena tahu benda tu wujud? Sebab Nanti terbakar. yes, senang kata sebenarnya gas dekat dapur awak tu sebenarnya tak ada bau, tapi diorang letak bau adalah untuk protection. Sebab bila dah bau, maksudnya ada bocor, so korang terus tutup. So sebenarnya asalnya tak ada bau, memang saja dia letak bagi langkah berjaga-jaga. Okay, ni tidak berwarna, sini pun tidak berwarna sebab ni tak buat tau.
Korang tulislah sendiri nanti, tak berwarna. Lepas tu ini kuning muda. Yang sini adalah kuning. Okey, kelikatan. Cuba teka. Kat bawah ni saya ambil sini lebih likat. Atas mestilah apa? Sedikit likat. Kurang. Kurang. Tak likat lah. Tidak Oh, atas. kan? Tidak likat. Barulah bawah dia. Sini saya nak cakap sedikit likat. Yang ni pun dia letak dekat sini tidak likat. Ini susah sikit lah. Sebab tak buat eksperimen ni. Okay, saya tulis je tau. Sini sangat mudah terbakar. Okay, sini adalah mudah. Lepas tu, teka. Tidak mudah. Yes, tidak mudah tu suka. Suka. Bawah lagi. Mudah. Apa Suka. hal di sana? Suka. Sangat. Sangat. Sangat suka. Sangat suka. Saya risau dengan BM. Korang BM ambil tau sebab saya takut tau kita lama. And then saya takut lama korang tak tulis karangan panjang. Saya takut nanti tangan korang kata tiba krem lama tak menulis. Boleh tak saya fikir macam tu? Tak tahu lah. Ni ada buat karangan tak? Wish, mestilah tak. Tahu tak cikgu BM takut dengan korang satu tau. Kalau benda ni lama 2 bulan, korang tak praktis. Sebab masalahnya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia kemahiran tau. Dia kena selalu praktis. Sebab tu cikgu macam stres je kan. Okay, asap jelaga hitam. Kalau paling atas ni, kita kata dia sedikit. Sini, banyak. Sini, teka. Banyak. Lebih. Banyak. Teka bawah. Sangat banyak. Sangat banyak. Dah bijak. Okay, proses ni kita panggil dia sebagai apa? Cuba tengok tajuk ni. Eksperimen ni tajuk dia apa? Penyulingan. Penyulingan apa? Berperingkat petroleum. Yeay, pandai pun awak. So jawapannya sini adalah penyulingan berperingkat. Okey, kemudian pecahan-pecahan petroleum ni kita cerita pasal apa ni? Dia start huruf T. Dia ada 2 perkataan, satu T. Sebelah sini D. TD. Takat Awak didih. cuba tengok. Takat Ya, takat didih. Baru dengar suara. Abby, tak dengar suara pun Abby. Okey. Ada ni juga. Okey, Abby jawab soalan ni. Abby sibuk menjahit. Jahit. Wow, hebat. Mana ada? Dia jahit apa? Ojek langsir tak? Okey, soalan dia tau. Abby. Semakin tinggi takat didih, daripada ni kan, takat didih dia makin ke bawah ni, takat didih dia makin bertambah tau. Tengok daripada jawapan. Tengok sini ya. Semakin tinggi takat didih, semakin apa warna dia teka? Gelap. Yes, semakin gelap warnanya. Dan semakin apa? Lebih likat atau kurang likat? Ikat. Yes, semakin likat pecahan itu. Kemudian semakin apa? Mudah terbakar atau kurang terbakar? Suka kurang. Yeah, suka terbakar. Okey. Dan kemudian dia kata semakin jelaga tu makin banyak ke? Yes, jelaga dia akan jadi semakin banyak. Okey, 6. Jawapan dia seterusnya. Tadi kita kata petroleum ni adalah sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon dia terdiri daripada 2 unsur sahaja. Okey, Abby pilih seorang untuk jawab soalan nombor 4. Kaca.
Caca. Ada tak? Tak tahu. Kau dah masak? Tidur. Dah masak ke? Sekejap. Kuzami. Kuzami. Ya, cikgu, ya. Kuzami, saya bagi awak. Sebab awak kan. Saya startkan huruf sedikit. Sini huruf H. So, teka jawapannya apa? Ini sebatai yang mengandungi unsur. Ah. Ya, cikgu. Ya. Dia mengandungi dua unsur. Satu start huruf K, satu huruf H. Dia ada kat sini Kalau hidrokarbon dia terdiri daripada dua unsur. Satu unsur start huruf K, satu unsur tu start huruf H. Sini huruf A. Sini. Yang ni sebatai yang mengandungi unsur karbon dan Dan hidrogen lah, cikgu. yeah. Okay, thank you. Alright. So, tandakan tick. Okay, semua hidrokarbon tadi yang kita dah belajar. Okay, Kuzami pilih seorang selain Afkar. Hidrokarbon tadi ada dua contoh hidrokarbon. Pilih. Siapa dia nak? Haziq ke Hadif? Hazim, Jimut. Ya, saya. Okay, so Jimut punya soalan ni senang je. Hidrokarbon ni ada dua contoh je tadi. Apa dia? Petroleum dengan orang batu. Oh, ya. Okay. Tapi betul lah hidrokarbon. Jap. Hidrokarbon betul. Betul. Okay. Betul. Ni arang batu ni macam ni tau. Beza dia daripada dari segi lokasi. Hidrokarbon ada 3 jenis. Satu adalah petroleum, gas asli dengan arang batu. Tapi petroleum dengan gas asli ni kita jumpa kat dasar laut. Betul. Oh. Yang ini pun sama dasar laut. Sekali lah arang batu. Tak, arang batu ni dekat darat. Oh, okey. Awak tahu tak? Arang batu sebab tu nama batu arang. Korang tahu tak batu arang yang ada pekan kecil tu? Tahu. Actually dekat situ tu dulu dia adalah ada lombong arang batu. Dan awak tahu tak, if I'm not mistaken tau ni, fakta menarik pasal batu arang tu macam bandar lama. Korang tahu tak? Dia macam bandar lama old school kan. Kalau saya nak pergi Rawang lalu situ saya rasa macam wow. Macam tiba-tiba rasa macam dekat zaman 70-an je. Sebab kat situ perasan tak dia tak ada bangunan yang tinggi-tinggi. Kecuali ada relau kot yang bakar dulu-dulu. Dia kesan macam ni tau. Dulu kat situ ada pelombongan arang batu tau. Diorang banyak melombong kat area situ menyebabkan, awak tahu tak kan arang batu kat bawah tanah kan? So struktur tanah dekat batu arang tu actually dia sangat loose. So tanah dekat situ tak boleh bina bangunan yang tinggi-tinggi. Dia boleh runtuh. Yes. Sebab tu dekat batu arang kat situ dia tak boleh buat pembangunan disebabkan kawasan tanah dia tak stabil. So itu adalah kesan daripada pelombongan lah. Dan satu lagi struktur dia kat situ lah. Tapi saya suka lalu situ sebab saya rasa macam zaman dulu-dulu. Kan rumah dia macam ada rumah dulu-dulu juga kan. Cantik lah. Tapi dalam hati saya korang nak shopping gimana lah tu. Tapi cantik lah kalau nak ambil gambar lama-lama lawa lah. Okay, soalan nombor 6. Tadi kita berhenti kat siapa? Jimut Hazim. Okay, Hazim. Nyatakan 2 jenis sebatian karbon yang boleh didapati daripada petroleum. Senang. Sebatian hidrokarbon apa? Oh, silap. Nah, sebatian hidrokarbon ada 2. Satu tadi yang ada sebab ikatan ganda 2. Satu lagi bukan ikatan ganda 2. So apakah itu? Kalau yang tak ada ikatan ganda 2 tu kita kenali dia sebagai sebatian hidrokarbon apa? Tidak tepu. Betul, satu adalah tidak tepu. Satu lagi adalah
tepu. Tapi yang tidak tepu ni, ini ada ikatan ganda dua. Kovalen ganda dua. Sini adalah ikatan tunggal. Okey. Kesimpulan daripada aktiviti ini, okey, pecahan-pecahan petroleum dapat diasingkan melalui proses Penyulingan berperingkat petroleum. penyulingan berperingkat. Korang dah tengok result korang ke belum? Belum. Okey, nanti saya tunjuk. Saya rasa ramai yang dapat A. Penyulingan berperingkat. Disebabkan setiap pecahan petroleum, cancel, mempunyai apa? Apa yang berbeza antara Takat diesel? didih. Yes, takat didih yang berbeza. Alright. So, kesimpulannya. Hari ini kita belajar mengenai apa? Hari ini, kejap Hadif, are you okay Hadif? Saya risaulah saya tak dengar suara dia. Hadif. Dia tidur ke? Okey, cikgu. Okay, alright. Now, sebatian karbon organik. So, hari ni kita belajar mengenai sebatian karbon. Sebatian karbon maksudnya dalam sebatian tu ada unsur karbon. Kemudian sebatian karbon kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah sebatian organik, satu lagi bukan organik. Kalaulah sebatian bukan organik ni sumbernya daripada mana? Apa benda nama Hidup, tu? kehidupan. Bukan organik. Bukan organik. Sumber tadi. Bukan hidup. pandai pun. Sumber daripada bukan hidup. Oh. Kalau yang ini adalah dari sumber hidup. Kehidupan. Yang bukan hidup Kalaulah kalau Yang bukan hidup, bukan benda hidup. Contoh garam. Saya kata garam tu adalah bukan hidup sebab dia daripada air laut kan. Tapi yang ni tak masuk lah, tak sesuai sebab garam tu memang tak ada karbon. Contoh yang paling senang adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat ni yang buat ni tiles. Kau orang panggil apa? Tiles Yang marmar yang apa tu? Style. Tiles kan? Itu adalah kalsium karbonat. Saya nak tulis ni sebenarnya. Sekejap Contohnya adalah daripada batu. So, kalsium karbonat. Contoh dia tak banyak tau ni. Kalsium karbonat. Dan satu lagi adalah gas karbon dioksida. Kalau benda hidup, contoh paling senang adalah gula kat rumah. Nasi. Ikan. Tu semua adalah sebatian karbon organik. Kita manusia pun adalah sebatian karbon organik. So, salah satu contoh sebatian karbon organik adalah hidrokarbon. Tapi hidrokarbon ni uniknya, dia ada dua unsur je. Terdiri dari dua unsur je. Iaitu, apa? Unsur apa? Dia start tadi Kuzami jawab. Karbon. Yes, karbon. Dan satu lagi adalah Hidrogen. hidrogen. Kemudian sebatian karbon ni kita pecahkan kepada dua. Okey, sebatian karbon yang paling famous tadi kita belajar adalah petroleum. So petroleum ni tadi yang kita belajar, hari ni kan saya ada masalah dengan mengeja. Maafkan saya. Petroleum. So petroleum ni kita boleh pecahkan tadi melalui apa? Apa tadi Nik jawab? Takat didih. Takat didih melalui proses penyulingan Penyulingan berperingkat petroleum. berperingkat. Okey, apabila takat didih dia meningkat, jelaga dia makin banyak ke makin sikit? Banyak. Makin banyak. Yes. Jelaga makin banyak. Keboleh bakarannya? Kurang. Keboleh bakaran adalah kurang. Kemudian warna? Hitam. Yes, semakin gelap.
So itu sahaja untuk hari ini. So do you have any question? Kejap, saya nak buat satu benda lah. Senang nak tarik awak punya attendance. Kejap Sebabnya awak tingkatan 5 tau. Dan satu lagi awak adalah kelas. Awak tahu tak yang awak sedar tak korang kelas depan? Maksudnya kelas kan? Lepas kelas, korang tahu tak lepas kelas UPM kelas korang? Kalau Tahu. ikut ranking untuk budak SPM. Nombor So 4. awak tahu tak? Nombor kita buang UM tau. Kita buang UM dengan besi. So awak adalah kelas yang ni macam jap. Saya nak ambil gambar tapi saya tengah terfikir macam mana saya nak ambil gambar. Jap. Saya off dulu record. Off dulu. Tengok teruk Cikgu Mariana. Dah setahun dah belajar. Tak, macam mana saya nak ambil gambar semua orang tu Apa benda? Jap. Tak, saya nak daripada laptop. Jap. Oh. Okay, pandai. Okay, saya nak tahu kehadiran hari ni. So, saya nak senang snap. Okay, so. Please lah, kena please lah. Siapa nak please lah, berhati. Kita kena angkat tangan lah. Cepat lah. Mana tangan awak? Aduh, angkat. Oh, angkat tangan situ ke? Oh, Okay, 1, 2, thank you. Okay, thank you guys. Terima kasih banyak-banyak. Do you have any questions? No. Okay, no. Okay, bye. So boleh masak everybody.